Okey, Assalamualaikum Ustazah Kalsum. Terima kasih datang untuk nak layan Nina soal jawab hari ini, interview kita. So excited. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Ina. Thank you for having us. Okey, Alhamdulillah saya dapat opportunity pada awalnya untuk berbakti lah. Pada awalnya saya balik aja, saya berbakti pada Bergas lah. Itu sudah lama lah, daripada tahun 2000 saya jadi anggota majlis terpilih Bergas. Kemudian after 5 years dekat situ, saya dilantik lagi jadi academic board dia sampailah sekarang. Dulu kita counselling jemaah Islamiah, isteri-isteri dan anak-anak. Sekarang pula kita counselling individu. Pasal ISIS ni dia attack individu. Itu kemudian saya juga dalam appeal board members dekat MUIS menangani isu-isu kes-kes yang dirombak semula ataupun di-appeal oleh klien ni semua. Jadi macam gini, memang betul itu isu dah basi sebenarnya. Sudah lama sangat tapi tidak dapat ditangani sampai ke hari ini. Kenapa? Kerana setiap masa tu, setiap tahun, setiap bergantinya abad tu, manusia tu change lah, berubah kan. So zaman dulu mungkin environment kita berubah, tak sama, rumah kecil-kecil, kubikel itu dah cukup lah kan. Sekarang tidak sama. Yang kita perlu hati-hati, pertama sekali kita hati-hati ibu-ibu dan ibu bapa ni semua. Kita perlu fikir masak-masak lah sebelum kita nak jual rumah kita untuk kita duduk dengan anak-anak. Dan risikonya ada terlalu besar sangat. Kalau anak kita lain, anak orang lain tu lain, takkan pernah sama. Kalau mungkin kita boleh cakap dengan mak kita begitu, kita tak boleh cakap dengan mak tu boleh cakap dengan anak dia begitu, dia tak boleh cakap dengan menantu dia begitu. It's very different. Walaupun macam mana orang cakap agama kan beragama, takkan tak tahu, tapi it's very different. Cara you nak cakap dengan anak you, dengan menantu you is very different. You belum pernah duduk satu bumbung. Kadang-kadang we need space juga. Saya ni kerana terpaksa duduk sini pasal mak saya, bapa saya sakit. Jadi kita terpaksa menerima kekurangan yang ada, space kan. Tapi sebenarnya kita faham bahawa anak-anak bila nak membesar dia perlu space. Dia nak belajar, dia nak apa. Bila Ina tanya soalan, adakah anak lelaki saja yang responsibility jaga. Sekarang kita fikir kita fikir secara belum masuk bab agama lah kita fikir sebagai logik lah kalau ada orang yang tidak punya anak lelaki, dia harapkan anak siapa? Dia harapkan anak perempuan kan? Nak pergi pada anak lelaki mana? So dia mengharapkan belas ihsan anak perempuan dia dengan menantu lelaki. So bila kita mengharapkan bantuan orang, bukan saya tak nak kita hanya menyalahkan orang muda saja. Kadang-kadang orang tua pun kita perlu dididik supaya memahami bahawa bila kita duduk dengan anak perempuan, kita ada menantu. So kita mengharapkan menantu kita punya bantuan. Kadang perangai kita, percakapan kita nak kena tone low dah sikit. Waktu mak kita jaga kita, tak ada beza antara anak lelaki dengan anak perempuan. Malah anak perempuan lebih banyak dapat perhatian berbanding anak lelaki. Lelaki tu dia tanggungjawab dia kena bagi nafkah isteri, dia kena bagi nafkah anak-anak, dia kena bagi duit untuk mak bapak dia. Adik perempuan, kakak perempuan dia yang misalnya jadi janda, kekurangan duit, misalnya susah, termasuk susah, dia sebagai adik-beradik lelaki dia kena bantu. Pasal tanggungjawab. Bab ni kita susah nak cakap pasal ada yang survive bagus. So kalaulah tidak boleh bersama, jalan penyelesaian dia adalah kita salah satu kena keluar lah, kena cari yang lain. Itulah we try and error, tengok kalau dia suit ke tidak. Kalau boleh tinggal serumah. Kalau boleh tinggal serumah lah. Kalau tidak boleh lagi, so kita kena cari jalan keluar lah. Bagaimana untuk pindah. Kita sebagai orang Islam tak boleh. Kita walaupun kita tak suka PL dia, kita tak boleh halau dia. Kan? Macam anak kita kadang-kadang balik lambat, kita bilang balik, apa ingat kau tak balik lagi bagus. All these words tak boleh kita ucap. Kau ingat rumah ni macam hotel? Tak boleh. Kau nak aku hantar 3 bantal, kalau kita gurau anak tu tahu tak apa, tapi kalau anak tu kecil hati, so what you nak duduk satu rumah ataupun you tak nak duduk satu rumah,
bergantung kepada you punya finance, bergantung kepada you punya berapa kuat tahanan dalam money you nak menerima risiko-risiko ni kan. Kalaulah terjadinya sesuatu perkara yang di luar jangkaan, you nak keluar daripada benda tu, how you prepare yourself? Kena prepare Ina. Kadang-kadang kita tak tahu ia work ke tidak work selagi kita tak duduk satu bumbung. Kena ada plan B lah. Betul. Kepada saya, pada ketika ini saya beranggapan apa pun perkara, kalau memang dah tak boleh duduk sama, kita cari jalan keluar. Kita jangan find fault mana-mana, pasal setiap mereka mempunyai hak masing-masing. Pada saya, hidup kita ni pendek. Nabi pun tidak pernah macam itu. Dia kasih way selagi mana benda tu tidak haram. So kita nak kena satu benda yang Nabi cakap, apabila seseorang tu memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan dia pada hari kiamat. Yang tidak ada bantuan melainkan bantuan Allah SWT. Mudah-mudahan dapat membantulah lebih banyak. Okey, end of our interview. Ina nak mengucapkan beribuan terima kasih pada Ustazah Kalsom untuk banyak-banyak to explain in a lot of detail and good explanation on about this anak dengan mak bapak dengan housing, a bit of correction to the housing issues yang kita ada masalah ni di Singapura, yang bukan small issue. I think is a big issue in Singapore ni. A lot of such cases that Ina yang bukan sebagai kaunselor pun, as an agent dah nampak banyak, apalagi as a kaunselor you menghadapi banyak kes macam gini. So sangat-sangat berterima kasih, thank you so much, dan moga-moga insya-Allah all of us attain success and kita dapat share with other people the knowledge, sedikit banyak knowledge yang kita ada ni, and hopefully betul. can make them improve on our lives lah insya-Allah. Okay, thank you so much. I see you insya-Allah.